Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Jadi cikgu harap kamu dah bersedia untuk sesi pembelajaran kita seterusnya ya. Okey, sebenarnya hari ini kita nak masuk tajuk yang terakhir dalam unit 1. Jadi sebelum masuk unit 2, kita selesaikan dulu tajuk yang terakhir iaitu selesaikan masalah. Kamu boleh rujuk pada buku teks muka surat 53 hingga 57. Okey, selesaikan masalah. Sebenarnya selesaikan masalah ni tak susah. Kita boleh ikut je peta alih yang cikgu dah tunjukkan ni, iaitu bila ada soalan penyelesaian masalah, kita kena baca dan fahamkan betul-betul soalan tu. Baca dan faham. Baca dan faham. Baca dan fahamkan soalan tersebut. Okey, bila dah baca dan faham soalan, kita perlu kenal pasti maklumat. Okey, kenal pasti maklumat ni seperti kita mengenal pasti kata kunci dalam sesuatu soalan tu. Maksudnya maklumat apa yang diberi kata kunci dalam soalan tersebut. Okey, bila dah kita kenal pasti maklumat, kita kenal pasti pula operasi apa yang ada dalam penyelesaian masalah tu. Okey, kenal pasti operasi ni dalam matematik ada 4 operasi. Apa dia agaknya? Okey, operasinya ialah tambah, tolak, darab atau bahagi. Okey, kita kena pasti maklumat ni contohnya macam kirakan jumlah. Okey, kalau kirakan jumlah tu matematik operasi tambah. Okey, contoh yang lain kena pasti maklumat cari beza. Bila cari beza mesti operasi tolak. Okey, itu maksud dia kena pasti maklumat dan kena pasti operasi. Okey, seterusnya bila kita dah kena pasti operasi, kita perlu membina ayat matematik. Okey, ayat matematik ni penting juga supaya kita dapat membuatkan jalan kerja dalam bentuk lazim. Okey, kadang-kadang bina ayat matematik ni tak semua soalan kena bina ayat matematik. Kadang-kadang ada yang tak. Okey, jadi bila dah ada membina ayat matematik, kita kena selesaikan dalam bentuk lazim. Kemudian bila dah selesaikan dalam bentuk lazim, barulah kita semak sama ada jawapan kita tu betul atau salah. Maksudnya operasi tambah, tambahkan dengan betul. Operasi tolak, tolakkan dengan betul. Dan juga operasi darab ataupun bahagi. Okey, sebenarnya dalam menjawab soalan penyelesaian masalah, kita ikut je langkah-langkah dalam peta alih yang cikgu dah tunjukkan ni. Okey, seterusnya kita tengok pada latihan cuba ini dalam buku teks muka surat 58. Okey, dah bersedia semua Okey, kita tengok pada muka surat 58 soalan yang pertama iaitu soalan A. Okey, arahannya ialah selesaikan masalah yang berikut. Okey, kita baca dulu. Li Wei membilang 1000-1000. Dia mula membilang dari 105,640 hingga 112,640. Antara nombor berikut, yang manakah akan Li Wei sebut? Okey, kita baca semula dan kena pasti maklumat. Okey, Li Wei membilang 1000-1000. Okey, 1000-1000 ni maksudnya 1000, 2000, 3000, 4000 dan seterusnya. Okey, dia mula membilang dari 105,640. Okey, 105,640 hingga 112,640. Okey, antara nombor berikut yang manakah akan Li Wei sebut? Okey, dia ada bagi kad yang pertama, kad yang kedua, ketiga dan keempat. Maksudnya di sini, dia bilang 1000-1000, nombornya mesti bermula dari 105,640 sampailah 112,640. Maksudnya, di antara kad nombor ni, mana yang berada dalam lingkungan nombor ini? Maksudnya tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okey, tak boleh kurang. Okey, kita tengok nombor yang pertama ni. 104. 104 ni lebih atau kurang daripada 105,000? Okey, ni 104,640. Maksudnya kurang. Jadi, ni bukan. Sebab dia dah kurang daripada 105,000. Okey, tengok yang kedua. Nombor yang
kedua 110,640. Maksudnya 110,000 ni dah lebih 105. Okey, betul. Kemudian 105 ni tidak melebihi 112,000. Jadi kad ni ialah betul. Okey. Okey, yang ketiga. Kad yang ketiga 113,640. Okey, agaknya 113,000 ni dah melebihi 112, betul tak? Okey, jadi ini pun bukan. Okey. Kad yang keempat 115,640. Okey. 115,000 pun dah melebihi 112. Jadi pun bukanlah nombor. Jadi yang lebih tepat jawapannya ialah 110,640. Okey, tu faham Okey, sebab yang soalan A ni tak ada jalan kira. Jadi dia sebenarnya pengetahuan sedia ada kamu untuk jawab soalan ni. Okey, kita tengok pada soalan B, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua dia kata, okey, kita selesaikan masalah Rania. Kita baca dulu. Rania sedang menulis suatu pola nombor tertib menurun 10,000, 10,000. Dia mulakan dengan nombor 649,280. Okey, yang pertama. Apakah nombor kelima yang akan ditulis oleh Rania? Okey. Dan yang kedua, bundarkan nombor ketiga kepada ratus ribu terdekat. Okey, kita baca semula. Rania sedang menulis suatu pola nombor tertib menurun. Okey, tertib menurun ni daripada nombor besar sampailah nombor yang kecil, tertib menurun. Okey, tertib menurun 10,000, 10,000. Maksudnya 10,000. Okey, dia boleh jadi dia akan tolak 10,000, 10,000 lah. Okey, dia mulakan dengan nombor 649,280. Okey ni. Tertib menurun 10,000, 10,000. Okey, apakah nombor yang kelima? Soalan ni apakah nombor yang kelima ditulis? Okey, maksudnya daripada nombor yang diberi ni, kita akan tolak 10,000, 10,000, 10,000. Mana tadi? Okey, kita akan tolak 10,000, 10,000 ni berdasarkan nombor yang pertama tadi. Okey, nombor yang pertama tadi. Okey, nombor yang pertama tu ialah berapa? Okey, nombor yang pertama tadi ialah 649,200. Okey, jadi kita tolakkan dengan 10,000. Okey, 10,000, 10,000. Okey, jadi nombor yang kedua ialah 639,280. Okey, ni 10,000 kan? Jadi nombor yang ketiga ialah 629,280. Okey. Jadi agaknya apa nombor yang keempat dan yang kelima ni? Okey, jadi tolak lagi 10,000 ialah 619,280. Okey. Okey, 10,000. Di sini 649, 639, 629, 619. Jadi nombor yang kelima ialah 609,280 sebab dia tertib menurun. Jadi inilah nombor yang kelima. Okey, soalan nombor 1 dah terjawab. Jadi kita tengok pada soalan yang kedua, bundarkan nombor ketiga kepada ratus ribu terdekat. Okey, mana nombor yang ketiga? Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi 629,280 dibundarkan kepada ratus ribu terdekat. Okey, kita kena pasti dulu mana dia nilai tempat nombor yang berada di nilai tempat ratus ribu. Okey, ratus ribu ialah 6 sebab kita mula dari belakang. 10, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu. Okey, 6 ni ialah ratus ribu. Kita tengok nombor sebelah kanan. Kaya ke miskin? Okey, 2 ni ialah nombor miskin. Jadi tak perlu tambah 1 pada 6 tu. Jadi mula dari
nombor yang sebelah kanan tu jadikan sifar-sifar dan ratus ribu ni kekalkan 6. Jadi jawapannya ialah 600,000. Okey. Itu soalan yang kedua. Okey, soalan seterusnya, soalan yang ketiga. Okey, soalan C. Yang ni agak mencabar sikit tapi sebenarnya senang kalau kita baca soalan betul-betul. Okey, tengok soalan yang ketiga, soalan C. Soalan C dia kata, jadual menunjukkan bilangan tempahan bekas makanan dan minuman oleh 3 buah pasaraya L, M dan N. Okey, ada 3 jenis pasaraya. Okey, L, M dan N. Okey, pasaraya L, dia kata nilainya ialah 100. Okey, pasaraya L bilangannya ialah 120,718. Okey. Pasaraya M pula 6,790, lebih daripada pasaraya L. Okey, maksudnya kat sini M ni kita nak cari M. Okey, M tu maksudnya 6,790 lebih daripada L. Maksudnya kena tambahkan dengan L. L tu ialah 120,718. Okey, jadi kita tambahkan dulu. 120,718 tambahkan dengan 6,790. Okey, tambahkan 10, 14, 15, 7, 2, 1. Okey, ini ialah nilai M. Okey, kemudian dia kata nilai N. N ialah 7,020 lebih daripada pasaraya M. Okey, maksudnya nak cari N ialah 7,020 tambah dengan M. M tu ialah 127,508. Okey, maksudnya tambahkan dulu. 127,508 tambahkan dengan 7,020. Okey, 8, 2, 5, 14, 3, 1. Jadi, ini ialah nilai N. Okey, jadi soalannya ialah berapakah jumlah bekas makanan dan minuman yang ditempat oleh ketiga-tiga pasaraya tersebut. Maksudnya ketiga-tiga ni. Ketiga-tiga tu maksudnya L tambah dengan M tambah dengan N. Ni. Okey, L tambah dengan N tambah dengan M. Maksudnya L 120,715 tambahkan dengan M tambahkan dengan N. Jadi awak akan dapat jawapan nanti. Okey, kita tengok soalan seterusnya, soalan D. Soalan D, okey, kita kena selesaikan masalah soalan D ni. Soalan D dia kata, kilang biskut Enak telah menghasilkan 275,500 paket biskut. Sebanyak 140,850 paket diedarkan ke beberapa buah pasaraya. 850 paket didermakan ke rumah-rumah anak yatim. Berapakah paket biskut yang tinggal? Okey, maksudnya dia dah menghasilkan 275,500 paket biskut. Okey, kemudian dia dah edarkan. Bila dah diedarkan mesti operasi tolak sebab dia makin berkurang. Dia edarkan 140,850. Kemudian diedarkan pasaraya. Kemudian dia dermakan lagi. Dermakan tu maksudnya dia beri lagi orang. Dia beri tu mesti operasi tolak. Okey, jadi tolak lagi 850. Jadi dapatlah maksudnya nilai sebenar tolakkan dengan yang dah derma, yang diderma tu. Jadi dapatlah jawapan nanti. Okey, nanti awak boleh kira sendiri, buatkan dalam bentuk lazim. Okey, kita tengok pada soalan yang terakhir, soalan E. Okey, soalan E dia kata sebuah kilang bateri mengeluarkan sebanyak 8,970 unit bateri dalam masa sehari. Okey, ni sehari. Sekarang dia tanya, hitung jumlah bateri yang dikeluarkan dalam tempoh 4 minggu. Okey, satu hari dikeluarkan sebanyak 8,970. Sekarang dia kata 4 minggu. Jadi 4 minggu ni kena tukar jadi hari. 4 minggu darab dan dengan 7 sama dengan 28. Jadi nak